والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya minta maaf banyak-banyak amat. Jam. Okey, insya-Allah pagi ini kita sambung balik kuliah kitab kita. Kita menggunakan kitab Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi ni. Jadi insya-Allah pagi ini kita masuk muka surat 4 lah. Betul tak? 3 baris daripada atas. Betul itu. Saya pun tak tanda kan. Muka surat 4, 3 baris daripada atas. Betul ke tak tu? Surat 5 atas mana? Dan ada pun nasabnya. Situ. Muka surat 5. Mana? Okey. Kita ambil tu 4 baris sebelum syair bawah sekali tu. Dan adalah umur Sayyidina Abdullah tu. Ambil tu 4 baris daripada syair hak bawah tu. Kalau kita kira dengan syair tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Ambil situ, dia punya tajuk dia kemas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah umur Sayyidina Abdullah pada ketika itu 25 tahun. Jadi yang kita cerita tentang pertemuan mak Nabi dengan ayah Nabi tu. Jadi berlaku perkahwinan itu ketika Abdullah itu, ayah Nabi itu berumur 25 tahun. Mana ayah Nabi berkahwin dengan mak Nabi ketika ayah dia berumur 25 tahun lah. Dan kata kila ni kata setengah ulama, yang ni dipanggil dhaif, lemah sikit. Lain daripada 25 tahun, mungkin 24, mungkin 23. Cuma yang paling banyak disebut ialah 25 tahun. Ada ketika ayah Nabi berkahwin dengan mak Nabi tu, umur dia 25 tahun. Jumpa tak tu? Jumpa dah? Okey. Dan diriwayatkan bahawasanya sakit dan mati beberapa perempuan Quraisy dengan sebab menyesal atas luput mereka itu perempuan-perempuan Quraisy akan Sayyidina Abdullah, padahal sangat berahi mereka itu perempuan Quraisy kepada Abdullah. Ni yang kata frah menungging ni. Tahu kata frah kecewa tahu. Bermakna zaman ni berlaku beberapa perempuan Quraisy ni mati meninggal dunia sebab kecewa tak dapat ayah Nabi ni. Tu hebat ayah Nabi ni. Ni yang asal-asal kita sebut kata menungging, frah menungging. Tapi ni tak menungging lah, ni mati terus. Menungging tu tak mati lagi. Ini mati sebab kecewa sangat tak dapat Abdullah. Tu. Nak cerita kata ayah Nabi ni seorang pemuda yang hebat zaman tu. Sampai perempuan-perempuan yang hidup zaman tu nak sangat kat dia. Bayangkan tu keturunan Nabi tu.
Bermakna yang nak lahir Nabi Muhammad ni hebatnya Abdullah tu. Di sini pula dia tulis kalimah Sayyidina Abdullah. Kalau ayah Nabi ni tak beriman, dia tak tulis Sayyidina. Faham tak tu? Menunjukkan ayah Nabi ni beriman. Bermakna ayah Nabi ni, kalau kita buka dalam sirah ni, orang yang hidup sebelum bangkit Nabi Muhammad. Makna zaman mereka hidup ni tak ada Nabi. Sebab daripada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, nak sampai Nabi kita tu 2000 tahun tu, lebih tu zaman tu. Kalau ikut Bani Israel, ikut salah silah Bani Israel, dia 500 tahunnya Nabi muncul. Mereka ni 2000 tahun baru muncul Nabi. Bermakna agama ataupun fahaman mereka ketika itu ialah fahaman Nabi Ibrahim lah. Faham tak ni? Syariat Nabi Ibrahim. Cuma dah lama tinggal, tu dia campur macam-macam. Hidup zaman tu. Sebab tu mereka tu dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah. Fatrah ni orang yang hidup sebelum dibangkitkan Rasul kepada mereka. Boleh faham macam tu? Bila ahli fatrah, mereka ni ahli syurga. Walaupun minum arak, walaupun berzina, tak faham lah? Walaupun bunuh orang. Pasal apa pula berzina, bunuh orang, minum arak boleh masuk syurga ni? Pasal syarat mukallaf. Bila kita belajar, mukallaf ni orang yang telah sampai seruan Rasul. Mereka ni tak sampai. Jadi mereka tak boleh tahu benda ni berdosa ke tak berdosa. Mereka buat juga. Itu dipanggil orang yang tidak mukallaf. Orang gila minum arak masuk syurga. Cuba jawab sikit, mengaji lama dah. Orang gila, dia tak semayang, dia minum arak, dia berzina, masuk syurga tak? Pasal apa masuk syurga? Sebab dia tak ada akal. Bila tak ada akal, tak jadi mukallaf. Betul tak? Itu syarat mukallaf tu. Jadi ayah Nabi, mak Nabi, mereka ni hidup zaman belum bangkit Rasul. Bila belum bangkit Rasul, mereka ni dipanggil ahli fatrah. Bila ahli fatrah, masuk syurga lah. Cuma kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni, ada riwayat kata Nabi ni dia pergi semayang, berdoa, minta dikubur mak dia, suruh bangkit. Suruh Allah Ta'ala bangkitkan ibu dia. Atau disebut dalam beberapa kitab Tauhid, antaranya disebut dalam kitab Aqidatun Najin. Kalau kita belajar kitab Tauhid, salah satu dia nama dia Aqidatun Najin. Dia kata dalam kitab tu, Nabi pergi kubur mak dia, semayang, berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala bangkitkan mak dia. Mak dia bangkit daripada kubur, terbelah kubur bangkit. Kemudian mak dia ni beriman dengan Nabi, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dimatikan semula. Dia pergi kubur ayah dia, macam tu juga dia buat. Dia minta kepada Allah bangkitkan ayah dia supaya beriman dengan dia. Kemudian mati semula. Tu Sayyidina. Faham cerita ni? Ni dipanggil kelebihan. Orang panggil gini, kalau istilah bahasa Arab dipanggil khususiyah. Sebut bahasa Melayu kita apa? Benda special lah untuk Nabi. Bermakna Nabi-Nabi lain tu tak dapat macam ni. Nabi kita ni dia ada khususiyah. Mudah faham gini, Nabi kita boleh kahwin sebelah orang, itu khususiyah. Kita setakat 4 je. Tu pun kalau berani. Kalau tak berani duduk diam sudah. Nak cerita kata 4 tu setakat tu je. Lebih pada 4 itu bukan ketentuan kita, itu ketentuan untuk Nabi je. Boleh faham tak tu? Jadi bila berdoa ayah bangkit pada kubur, itu Nabi kita, dia dapat. Sebab tu dalam bab azan, azan tu perkara yang disunatkan sebelum semayang, 2 perkara, azan, iqamah. Azan dan iqamah ni dia tertentu untuk Nabi kita. Ada tu? Zaman dulu semayang, tapi dia tak ada azan, dia tak ada iqamah. Cuma azan di iqamah ni berlaku syariat Nabi kita. Allah Ta'ala beri special untuk Nabi, azan dan iqamah. Boleh faham tak?
Tu dia panggil khususiyah. Sebab dia kata yang mula-mula azan di alam ni, siapa dia? Kalau boleh jawab, ayat mineral botol bagi. Yang mula-mula azan di atas muka bumi, yang tu di bumi, seluruh alam ni Jibril alaihi salam. Tu kata setengah ulama, Jibril yang mula-mula azan di langit, dia sebut di langit. Kemudian yang mula-mula azan di bumi ni Bilal ibn Rabah lah. Kemudian yang mula-mula azan di Mekah, nama dia Habib bin Abdul Rahman. Tu mula-mula azan di Mekah. Kemudian ditambah azan pada semayang Jumaat zaman Saidina Osman ibn Affan. Dia yang tambah 2 kali azan. Semayang Jumaat kan, ada azan pertama semayang, lepas tu azan pula untuk baca khutbah kan. Dia zaman Saidina Osman ibn Affan. Cuma nak sebut kata Nabi kita ni dia ada beberapa khususiyah, perkara yang Allah Ta'ala bagi special untuk Nabi. Antara dia ni lah, bangkitkan mak dia dengan ayah dia tu untuk beriman kepada dia. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dalam kitab ni kata Sayyidina, dia sebut Sayyidina, penghulu kita Abdullah. Setengah kitab pula dia tambah belakang radhiyallahu an. Dia ada kalimah radhiyallahu an. Jadi kalau orang tak beriman, kita tak boleh tambah radhiyallahu an. Kita tak boleh sebut rahimahullah, tak boleh, pasal dia tak beriman. Jadi ayah Nabi ni menunjukkan dia beriman, ulama tulis belakang rahimahullah, radhiyallahu, gitu. Nampak tu beza dia. Okey, habis. Dan ada pun nasabnya sallallahu alaihi wasallam ni dipanggil titihan, keturunan lah. Sebab tu kita haram nikah dengan seseorang ni, sebab pertama nasab, keturunan. Yang keduanya susuan, menyusu. Mak kita ni ambil seorang budak menyusu. Jadi budak tu, budak perempuan tu, bila dia besar kita tak boleh kahwin dia, pasal dia susuan dengan kita. Sebab tu Nabi dia ada saudara susuan kan. Bermakna saudara susuan ni dia jadi macam mahram lah. Kalau perempuan, kalau lelaki, kalau perempuan mahramah. Jangan panggil muhrim, salah. Kita ni nak sebut itu muhrim saya tu, salah tu muhrim tu. Dia bukan muhrim, mahram. Muhrim ni orang niat umrah. Itu tu muhrim saya tu. Makna dia orang yang niat umrah. Muhrim tu niat haji, niat umrah, muhrim. Apa muhrimah? Laki muhrim, mahram gitu. Laki mahram, perempuan mahramah. Okey. Yang ketiganya tak boleh nikah ni sebab berambil-ambilan. Orang panggil musaharah. Makna dia mak mentua dengan menantu, menantu dengan pak mentua. Yang tu haram. Ni orang panggil nasab, susuan, musaharah, berambil-ambilan. Lain pada 3 sebab ni boleh menikah. Sebab tu kita belah anak angkat, boleh menikah. Kita ni lah macam ni, semua ni ada anak angkat lelaki, belah daripada kecil, tapi tak bagi susu apa, boleh menikah. Sebab tu dia bukan mahram. Tengok rambut tak boleh walaupun anak angkat kita. Yang tu kena jaga tu, pasal dia bukan nasab, dia bukan susuan, dia bukan berambil-ambilan. Tapi kita salam dengan anak angkat, berdosa lah. Faham tak tu? Lepas tu ada pula dia kata, tak apa, salam ni bukan rasa apa, tak rasa apa dia bukan masalah rasa apa. Ada tak sebab boleh menikah dengan dia? Ada. Ada tak boleh. Sekarang ni saya tak boleh menikah dengan dia sebab dia keturunan saya. Tak apa, salam pun. Sebab tu aurat ni dia terbatas di atas orang tu. Siapa dia ni? Sebab tu kena tahu nasab-nasab ni, keturunan ni, supaya menikah tu tak kena nasab. Ni dia nak bagi kita tahu ada pun nasab keturunan Nabi ni siapa dia. Maka telah dinazamkan, maknanya dinazamkan akan dia, dibuat kalam syair. Orang dulu dia tak ada lagu macam kita hari ni. Dia tak ada lagu. Dia tak ada lagu orang hari ni. Jadi mereka ni pakai kalam syair dia panggil. Kalam syair. Antara kalam syair dia kata apa? Afdal dari makhluk ini. Benda tu
semaha. Saya tulis ini semuanya. Afdal dari makhluk ini semuanya, mana semua makhluk ni paling afdal Nabi kita Muhammad namanya. Gitu. Dalam ramai-ramai makhluk ni benda yang kena jadi. Pokok kayu kena jadi, manusia kena jadi, jin kena jadi, malaikat kena jadi, iblis kena jadi. Semua benda yang dijadi ni, semua ni paling afdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya. Nama dia Muhammad. Jadi nama Muhammad ni nama yang masyhur di bumi. Di langit dia panggil Ahmad. Ahmad masyhur di langit. Muhammad ni masyhur di bumi. Sebab tu hari ni orang kita tengok letak nama anak dia bubuh Ahmad dulu ataupun Muhammad dulu. Pasal tu nama Nabi dah. Cuma zaman ni orang tak ada lagi letak nama Muhammad. Yang letak nama Muhammad ni Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Masa dia letak nama Muhammad ni, orang-orang adik-beradik ni tanya, pasal apa hampir letak nama Muhammad? Nama ni tak ada dalam zaman kita ni, tak ada orang nama Muhammad ni. Biasanya orang Arab dia gini, dia bila mari cucu ataupun cicit, dia akan ulang balik nama Tok Wan tu. Contoh Muhammad bin Idris bin Harun, mari cucu dia buh nama Harun, dia ulang balik nama hak dulu tu, nama Tok Wan tu. Tu dulu orang Arab. Jadi bila Abdul Muttalib letak nama Nabi ni Muhammad, jadi orang ni pelik lah. Pasal apa hang tak ambil balik nama Hashim tu? Kan ayah Abdul Muttalib nama Hashim. Lepas Hashim abdi mana? Kenapa tak ambil balik nama tu? Tu yang Abdul Muttalib kata, aku nak cucu aku ni akhlak dia ni terpuji. Itu makna Muhammad tu orang yang terpuji akhlak dia. Itu dia letak nama Muhammad tu. Kata setengah orang, ilham Allah Ta'ala campak dalam hati dia. Letaklah nama cucu hang ni Muhammad. Tu paling afdal makhluk di atas muka bumi, Nabi kita. Nama dia Muhammad gitu. Ayah Muhammad ni nama dia Abdullah. Ni titih dia lah ni. Nasab dia. Ayah Muhammad Abdullah. Abdullah ni pula anak Syaibah. Syaibah ni nama sebenar Abdul Muttalib. Nama betul dia. Abdul Muttalib tu bukan nama betul. Nama betul dia Syaibah. Syaibatul Hamd. Kalau orang duk berzanji tu duk baca Syaibah. Syaibah ni makna dia uban. Sebab Abdul Muttalib ni masa lahir dia ada putih atas kepala dia, rambut dia tu nampak putih. Tu dipanggil Syaibah, nama asal dia. Jadi Abdullah ni anak siapa? Anak Syaibah, anak Abdul Muttalib. Ia Syaibah pula anak bagi Hashim. Anak bagi Hashim. Dah. Kalau kita tengok dalam kitab Tijan Ad-Darari ni, kitab Arab ni, dia kata dia ada dua nama. Dia kata Abdul Muttalib ni salah satu dia dipanggil Syaibatul Hamdi. Dia sebut Syaibah tu. Yang keduanya ada orang panggil dia Amirun gitu. Amir gitu. Amir. Okey. Kemudian Syaibah ni ataupun Amir ni, siapa dia? Abdul Muttalib itulah. Ia Abdul Muttalib pula anak bagi Hashim. Hashim ni pula nama betul dia Amrun. Amrun ataupun Umaru. Amrun ataupun Umaru. Tak apalah. Amrun ataupun Umaru, nama bagi Hashim. Cuma dia ni dipanggil Hashim, kita pernah cerita ni. Dia duk koyak roti jamu orang makan. Orang mai buat umrah, buat haji, dia ni orang kaya. Jadi dia jamu roti dekat orang-orang hak mari tu. Cuma roti yang dia jamu ni dia koyak-koyak lah. Roti besar kan, roti Arab. Dia koyak, dia letak. Dia koyak, dia letak. Dia koyak, dia letak. Jadi orang panggil dia Hashim, pengoyak roti. Tu asal makna Hashim tu. Hashim tu orang yang koyak roti duk jamu orang makan. Tu Hashim dipanggil.
Nama betul dia Amrun, ataupun Umaru, dua lah. Kemudian dia kata Hashim ni pula itu yang mulia. Hashim ni orang hebat lah zaman tu. Dia jadi pembesar Quraisy. Quraisy ni dia ada kabilah, dia kabilah. Jadi kabilah Quraisy ni ketua dia Hashim, atau dia kata Hashim itu yang mulia. Yang mulia. Ia Hashim anak Abdi Manaf. Hashim pula ayah dia nama Abdi Manaf. Ayah Hashim ni nama dia Abdul Manaf. Nama betul Abdul Manaf, nama dia Mughirah. Al-Mughirah. Nama betul bagi Abdi Manaf. Nama dia Mughirah itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Syaibah ataupun Amir. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni makna dia Amrun ataupun Umaru. Kemudian Amrun ataupun Umaru pula bin Abdi Manaf. Bila bin Abdi Manaf tu makna dia Al-Mughirah. Al-Mughirah. Habis tu. Kemudian Al-Mughirah pula dia kata itu pula anak Qusay. Anak Qusayin. Qusay mana bidhammi, dibaca dengan dhammah qaf tu, ku, baca ku. Jangan baca qasai. Qusay dia kata. Nama dia Zaid. Nama betul Qusay ni Zaidun, Zaid ataupun Yazid. Dua. Zaid atau Yazid nama betul bagi Qusay. Tu orang Arab tu dia gelaran dia je. Qusay, Abdi Manaf tu gelaran dia. Nama betul dia kalau Qusay nama dia Zaidun, Zaid ataupun Yazid. Tu dia kata Abdi Manaf itu pula anak Qusay. Qusay pula anak Hakim. Anak Hakim. Qusay ibnu Hakim. Sebenarnya Hakim ni setengah sebut Kilabin. Hakim tu makna Kilabin. Kan ibnu Kilab. Ni nama betul ni, Hakim ni nama betul. Kalau gelaran dia, kalau kita tengok dalam kitab Berzanji dia akan sebut gini. Apa nama tadi? Qusay ibnu Kilabin. Dia dalam kitab Berzanji tu dia tak guna nama Hakim, dia guna nama Kilab. Kita sebut Kilab makna dia anjing lah. Betul tak? Kilabun. Takkan Tok Wan Nabi nama anjing. Pelik kan? Cuma ulama kata Kilab ni bukan nak cerita makna anjing, nak cerita berani. Kan anjing ni dia bukan kira siapa. Berani anjing kan? Dia nak ligalkan orang masuk memburu bawa anjing tu. Dia gajah pun dia ligal tu. Anjing lah. Dia tak takut. Makna Kilab tu nak cerita kata Tok Wan Nabi ni hebat orang ni, berani. Nama betul dia Hakim. Tu dia tulis betul-betul tu. Hakim tu. Tu nama dia lah. Hakim. Lepas tu ada juga pendapat kata, setengah kata nama betul dia Muhazzab. Setengah kata tak, nama macam Qusay juga Al-Mughirah. Panjanglah cerita dia, tak apalah tu. Okey. Hakim yang ter'ala. Ala ni mana tinggi. Hakim yang tinggi, mana pangkat dia tinggi. Hakim pula anak bagi Murrah. Murrah dibaca dengan dhammah mim. Mu. Murrah. Kemudian tasydidkan ra. Murrah. Kilab bin Murrah. Murrah ni nama betul dia kata. Kemudian Murrah ni pula anak Ka'bin. Ka'bin dia. Bi fathi, dibaca dengan fathahkan kaf tu, ka. Matikan ain, Ka'bin. Murrah anak Ka'bin, anak Ka'ab. Kemudian Ka'ab ni pula dia kata anak bagi Murrah anak Ka'ab, ia anak Lu'ay. Mana Ka'ab pula anak Lu'ay.
Lu'ai ni bihamzi, baca dengan hamzah di atas huruf waw tu. Bukan baca dengan waw, baca hamzah tu duduk atas waw. Lu'ai. Lu, lam, dhammah, hamzah tu bagi tahu lu'ai. Lu'ai. Tu. Oh, ada dua wajah. Boleh baca dengan hamzah Ibnu Lu'ai, boleh baca Ibnu Lu. Itu tak ada hamzah, buang hamzah. Lu gitu. Buang hamzah lah. Dengan ada hamzah jadi Lu'ai. Buang hamzah. Buang hamzah, tak ada hamzah waw lah. Lu nak baca orang payah ni. Buang hamzah, waw tu berbaris lah. Waw berbaris atas bunyi je lah. La'au. Payah. Sebab tu dia kata yang paling masyhur ialah yang pertama, ada hamzah. Lu'ai gitu. Lu'ai. Lu'ai pula anak bagi ghalib. Ghalibin. Anak bagi ghalib. Dibaca dengan ain yang bertitik di atas. Mana kasrahkan lam. Ghalib. Ghalib. Lu'ai anak ghalib. Kemudian ghalib pula anak siapa? Ghalib ni anak Fihrin. Fihrin. Bikasri fasukuni, makna mati dengan kasrahkan fa, matikan ha. Fihrin. Fihrin ni lah digelar dia Quraisy. Orang panggil kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ambil nama Fihrun ni lah. Fihrun ni lah yang digelar dia Quraisy. Sebab tu Nabi keturunan apa? Quraisy. Quraisy ni ambil nama sebenar Tok Wan dia mana? Fihrun tu lah. Faham tak cerita ni? Tu keturunan Nabi tu. Fihrun tu lah digelar dia Quraisy. Kabilah Quraisy bermula di mana? Bermula daripada Fihrun tu. Dipanggil Quraisy. Kabilah Quraisy gitu. Lepas tu pula dia kata Fihrun ni pula anak bagi Malik Ibnu Malik. Malik ni semua nama betul ni. Dia tak cerita nama asal tu, semua nama betul tu. Kemudian Malik ni digelar dia ataupun dipanggil dia, kunyah dia Abu Haris. Abu Haris. Nama betul dia Malik. Fihrun anak Malik. Maka dia kata anak bagi Malik, ia Malik ni anak Nidar. Kalau di sini dia kata Nadri Ibnu Nadr. Wasmuhu Qaisun. Malik anak Nadr. Nadri ni nama betul dia Qaisun nama dia. Nadri ni nama betul dia Qais pula anak siapa? Nadrun ni bapa Quraisy yang mulia. Nadrun ni keturunan daripada Fihrun tu, bapa Quraisy tu. Nadr. Dia ni lah ayah kepada Quraisy tu. Quraisy tu nak di situ Fihrun tu lah. Depa ni bapa bagi Quraisy, mana bapa bagi Quraisy bagi Fihrun tu lah. Daripada Malik kemudian Nadri tu. Tu dia kata bapa Quraisy yang mulia. Depa ni lah bapa bagi Fihrun tu. Fihrun tu siapa? Fihrun ni lah digelar dia Quraisy. Depa ni lah ayah Quraisy, ayah Fihrun tu. Itu maksud dia. Kemudian Fihrun, Nadri ni pula anak Kinanah. Anak Kinanah. Siapa dia Kinanah ni? Dia kata sini Kinanah ni kana syaikhan hasanan azimal khadri taqsidul arabu ilaihi li'ilmihi wa fadlihi. Dia kata Ibnu Kinanah ni pula adalah dia ni seorang guru. Syaikhan makna dia orang hebat lah, tok guru kalau bahasa kita. Kemudian hasanan, lawa dia. Kinanah ni Tok Wan Nabi ni, dia ni orang yang alim. Lepas tu perwatakan dia lawa.
Semua orang Arab akan pergi jumpa dia, nak tanya pasal ilmu. Sangkut masalah ke apa ke, pergi jumpa dia, tanyalah. Tanya siapa? Kinanah ni. Kinanah ni. Kemudian dia ni pula ada kelebihan banyak. Tu orang rajin pergi jumpa dia lah. Zaman dia lah, zaman Kinanah ni, yang kata keturunan Nabi ni. Lepas tu pula Kinanah ni anak Khuzaimah. Kinanah anak Khuzaimah, ibnu Khuzaimah. Khuzaimah tu ayah bagi Kinanah. Kemudian Khuzaimah pula, malah nak cerita panjang-panjang lagi, berhenti nanti habis nanti jen tu kita tak baca cerita keturunan. Kita laju-laju sikit tak apa kan. Khuzaimah pula anak bagi yang mulia Mudrikah. Khuzaimah ibnu Mudrikah. Mudrikah ni baca dengan dhammahkan mim tu mu, matikan dal mud, kemudian kasrahkan ra mudri, Mudrikah. Nama betul dia Umaru. Nama dia Umaru. Tu nama dia sama-sama dia apa. Ambil balik nama Tok Wan kan. Tu. Yang ni dia kata Mudrikah ni, wa kana fihi nurun nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran. Pada Mudrikah ni lah nampak nur, nampak cahaya Nabi itu di muka dia. Nampak clear lah, zahir. Yang lain tu cahaya tu tak zahir sangat, tapi di dia ni memang jelas sungguh. Siapa dia? Mudrikah, Tok Wan Nabi tu. Kemudian Mudrikah ni pula dia kata anak bagi Ilyas, anak kepada Ilyas. Mudrikah ni anak Ilyas. Nama betul bagi Ilyas ni Husain. Husainun. Nama dia Husain. Kunyah dia Abu Amrin. Dia ni pula wa kana yasma'u fi salbihi talbiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pula dengar daripada tulang sulbi dia bunyi talbiyah daripada Nabi. Yang ni pelik ni. Ni kadang cerita ni, cerita pelik ni. Tulang sulbi tu bunyi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ilyah ni ya. Ni cerita ni pelik ni. Dia kata Doraemon pula. Bukan Doraemon tu. Mendengar bunyi suara daripada tulang sulbi, mendengar suara talbiyah. Siapa dia? Ilyas ni lah. Kemudian Ilyas ni pula anak Mudar dia. Anak Mudar bidhammi, baca dengan dhammahkan mim mu. Kemudian dia kata Mudar ni baca dengan dhammah mim. Nama betul dia Amrun. Kunyah dia Abu Ilyas. Tu Mudar. Kemudian Mudar ni pula dia kata ia Mudar anak Nizar. Anak Nizar gitu. Nizari wasmuhu Khaldan. Nama Nizar ni Khaldan. Gelaran dia Nizar, nama betul dia Khaldan. Khaldan ni ataupun Nizar ni pula anak Ma'ad. Anak Ma'ad. Ma'ad. Ayah dia nama Ma'ad. Kemudian Ma'ad ni pula dia kata yang mulia, anak bagi Adnan. Ma'ad ni anak siapa? Anak Adnan. Adnan ni pula adalah ia ni hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam di atas qaul yang sahih. Dia zaman Nabi Musa Adnan ni. Inilah Tok Wan Nabi yang ke-21. Kalau kita kira daripada Nabi kita sampai ke Adnan, dapat angka bilangan 21. Sampai 21. Daripada Adnan nak naik ke sampai Nabi Adam, Nabi Ismail apa, lebih kurang 40 lebih lagi. Dia kata 41 lagi baru cukup bilangan tu. Cuma Nabi ni bila orang tanya dia cerita sampai Adnan ni saja. Lepas pada Adnan kita tahu dah Ismail, Nabi Ismail lah. Tu dia kata anak bagi Adnan itu pula ia Adnan zuriat keturunan Ismail, Nabi yang mulia, Nabi Ismail. Kemudian daripada Nabi Ismail kita tahu dah lah Nabi Ibrahim.
Daripada situlah makna Nabi kita mari salah silah dia Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim ni dipanggil dia Abu Anbiya, bapa bagi segala Nabi. Lahir daripada Nabi Ibrahim ni lah Nabi Muhammad, lahir daripada Nabi Ibrahim ni lah Bani Israel, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub tu. Kan dia mari kot tu, Bani Israel, Nabi Musa apa tu. Mari kok belah ni, kok belah Ishaq, kok belah Arab ni seorangnya Nabi Ismail, kemudian Nabi kita. Lepas tu tutuplah Nabi, penyudah bagi Nabi. Mari kok bangsa Arab. Jadi asal hak mari ni Nabi Ismail lah, kemudian baru Nabi Ibrahim alaihi salam. Tu dia kata sini, zuriat Ismail Nabi yang mulia. Nama bonda bagi Rasulullah yang mulia Aminah anak Wahab Quraisy ia. Mak dia pula anak Wahab, Aminah binti Wahab. Dia pun Quraisy juga. Tu bertemu nasab mak Nabi dengan ayah Nabi. Setengah kata di Ka'ab tu, setengah kata tak, lepas pada Ka'ab tu bertemu nasab. Tu dia. Atau habis, lebih kurang lah. Jadi kalau kita tengok di sini, wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fahuwa sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Zuhrah, Zuhrah ibnu Kilab. Fayajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Bermakna mak Nabi dia Aminah binti Wahab, dia kata Wahab bin Abdi Manaf, bukan Abdi Manaf hak Nabi tu. Faham tu, Abdi Manaf lain. Nama sama, cuma yang betul-betul bertemu di Kilab tu. Kalau kita baca tadi, Kilab tu lepas pada Qusay. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Bertemu juga, bertemu di Kilab tu. Jadi kalau Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf, bukan Abdi Manaf tu, ni lain. Cuma nama aja sama. Habis tu. Tu lebih kurang keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak hafal habis itulah. Kalau orang tanya kemah, dia tanya kalau kita ni kalau ingat nama Tok Wan yang kelima pun hebat tau. Betul tak? Boleh ingat nama Tok Wan yang keberapa ingat? Nama kita ingat tak? Ingat masuk hospital tak ingat. Nama kita ingat, nama ayah kita ingat, nama Tok Wan kita ingat. Atas pada Tok Wan tu mungkin ingat. Setengah orang tak ingat dah. Naik nombor 5 lagi tak ingat. Betul tak? Ada orang dia hafal. Dia hafal. Hafal sampai lebih kurang 5 6 lah. Saya ingat dah sampai Tok Wan saya tu. Muhammad Yusran bin Nordin, Nordin bin Abdullah, Abdullah bin Yuh. Tu je lah. Ingat situ. Lain tak tahu dah. Tak apa. Sekat 4 5 boleh pergi lah. Atas lagi pakai dak. Anak sendiri pun tak hafal nama. Tak. Payah lah. Tapi hak ni kena tahu. Dia bukan syarat apa. Cuma kalau orang sebut Ilyas apa? Ilyas tu Tok Wan Nabi. Yang ke berapa? Kita boleh sebut. Okey. Dia macam nama Nabi lah, 25 orang. Soleh kita kata Nabi dan Rasul. Duk nombor apa kita tak ingat, tak apa. Janji kita tahu soleh tu Rasul, Nabi dan Rasul. Selesai. Ini kelebihan lah kalau orang hafal pasal Nabi kita kan. Okey, habis tu. Dan adalah mengandung Sayyidatina Aminah. Makna mak Nabi ni mengandung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat daripada bulan Rejab. Jadi mak Nabi ni mengandung Nabi pada malam Jumaat bulan Rejab. Tu yang kadang-kadang orang-orang dulu-dulu kan, baca Yasin lah, buat apa, pasal sempena malam tu. Ini pendapat ulama ni. Malam Jumaat daripada bulan Rejab mengandung Nabi tu. Dan menyangka setengah manusia, setengah ulama kata bahawasanya pada malam Isnin, bukan malam Jumaat, malam Isnin tapi bulan Rejab juga. Yang ni kata malam Jumaat bulan Rejab, yang lain kata tak, malam Isnin bulan Rejab.
Itu dia. Jadi masa mengandung tu dan diserukan pada langit dan bumi bahawa nur yang ditaruhkan di dalam perbendaharaan, di dalam gudang tu, dalam tempat simpanan tu, yang daripadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah tetaplah ia nur tadi pada malam ini di dalam perut Aminah. Ketika mana berlaku mengandung mak Nabi ni, suara ni menyeru. Dia kata, Muhammad ni yang kita duk simpan ni sekarang sudah berada di dalam perut ibunya. Suara tu. Dan lagi akan keluar ia Muhammad ni. Maka manusia hal keadaan menyukakan dan menakutkan. Muhammad ni nanti dia keluar, ada orang seronok, ada orang takut. Sebab tu Nabi gelaran dia Bashir, orang yang mengkhabar gembira. Antara gelaran Nabi lagi, orang panggil Nazir, orang yang menakutkan, menceritakan benda yang menakutkan, macam neraka, buat dosa gini masuk, jadi takut orang. Kadang-kadang Nabi cerita benda yang seronok, syurga. Jadi orang dengar pun seronok. Tu Nabi. Makna dia akan keluar nanti menyukakan manusia dengan khabar gembira. Siapa-siapa yang beriman akan dapat macam ni. Siapa-siapa yang buat amal soleh akan dapat macam ni. Nabi cerita. Siapa-siapa yang tinggal sembahyang fardu akan dimasuk. Nabi cerita benda yang menakutkan. Dan disuruhkan Ridwanun. Ridwanun ni malaikat penunggu syurga. Dia panggil malaikat Ridwan, membukakan pintu syurga Firdaus. Malam mak Nabi mengandung tu, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Ridwan, bukakan pintu-pintu syurga Jannatul Firdaus. Apa paling tinggi tu? Dan bertutur beberapa binatang bagi Quraisy pada malam itu. Berkata ia binatang tu telah dikandungkan dengan Muhammad demi Tuhan Kaabah. Bila suara ni tahu dah malam tu mengandung Nabi, mak Nabi ni mengandung Nabi, binatang-binatang ternakan kepunyaan Quraisy ni duk sembang sama-sama mereka lah. Duk cakap ni. Cakap kata apa? Ni antara percakapan dia. Telah dikandungkan dengan Muhammad demi Tuhan Kaabah. Ni kambing duk sembang ni. Tapi bahasa dia lah, bukan bahasa kita ni. Hang nak pergi mana? Oi, kambing cakap lagu tu jam lah. Bek itu lah. Sama-sama dia faham lah. Bek. Kawan dia kata, bek. Mana dia tahu lah binatang apa tu, betul tak? Kita tak faham. Tu macam kadang-kadang orang belah kambing. Dia tahu kambing ni bunyi macam ni, lapar. Bunyi macam ni, sakit perut. Dia tahu. Tu dia beri makan, dia beri susu. Dia kan bunyi dia lain-lain tau. Jadi bila malam mak Nabi mengandung tu, kambing-kambing, binatang ternakan duk sembang sama-sama mereka lah. Dia kata malam ni mengandung dah mak Nabi ni, Muhammad tu ada dah dalam perut mak dia. Duk sembang-sembang sama mereka ni. Dan ialah imam dunia ni, budak yang duduk dalam perut mak dia ni esok akan jadi imam bagi seluruh dunia, ikutan bagi semua orang di dunia ni. Tu dia kata. Dan pelita ahlinya, dia ni akan membawa sinaran cahaya bagi keluarga dia. Tu ni kambing semua duk sembang ni, unta apa bala ni. Dan tiada tinggal tempat kerajaan bagi segala raja-raja di dalam dunia, melainkan berpagi-pagi ia kerajaan tadi hal keadaannya runtuh. Ni cerita kata binatang-binatang duk sembang pasal Nabi nak lahir ni. Hebat. Ni kadang Allah Ta'ala nak beri kelebihan kan. Allah Ta'ala tunjuk dah. Tu kata kehadiran seorang manusia yang bawa rahmat untuk semua ni, untuk alam semua. Binatang pun dapat rahmat dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah kita, binatang pun dapat rahmat. Macam mana binatang dapat rahmat? Tengok tu, kaldai yang Halimatus Sa'diyah naik tu, dah lah kaki tempang kan. Tu nak pergi cari apa, nak pergi ambil budak nak belah lah, dia naiklah kaldai yang kaki tempang tu. Lepas tu suami dia pula naik unta betina tua dah kan. Bila sampai di Mekah, lambat lah kan, pasal kenderaan dia pun
kenderaan kaki tempang, jadi jalan slow. Orang lembek dulu lah, budak-budak comel-comel, anak orang kaya semua ambil Jadi tinggallah Nabi ni tak ambil, pasal anak yatim, ayah dia meninggal dah. Bila dia ambil, ni cerita ringkas, dia ambil, dia ni asal dia bawa anak kecil, susu dia ni tak ada nak beri anak, susu dia, unta dia pun unta betina, tak ada susu ke. Jadi bila dia sentuh Nabi tu, Allah Ta'ala beri jadi susu dia tu banyak, yang ada di tubuh dia tu lah. Itu yang dia menyusu anak dia sebelah kiri, Nabi sebelah kanan. Sebab susu sebelah kanan ni tak pernah ada. Bila dia sentuh Nabi, terus ada susu tu. Tu rahmat ni. Belum jadi Nabi ni, dia pun buat balik dekat suami dia, buat balik-balik tengok suami tak ada. Ingat pergi kedai janda mana, rupanya duk perah susu unta betina. Kan sebelum ni unta betina tak ada susu. Tapi bila dia buat mari Nabi tu, dia dah ambil, suami dia duk perah susu unta. Tu rahmat ni. Belum jadi Nabi lagi. Kemudian kaldai yang kaki tempang tu, masa dia balik bawa Nabi tu, tak tempang dah kaldai tu, laju. Nampak tak tu? Sampai kawan-kawan dia hak balik dulu tu, tengok dia potong. Bermakna kaldai tu dia pasang turbo, jadi laju. Potong habis kawan-kawan. Sampai kawan kata, tadi lambat lagi potong. Dia sampai dulu. Tu Nabi. Jadi tak pelik kalau benda sebelum nak lahir ni mari dah benda pelik-pelik. Biasa, pasal bukan lahir manusia biasa. Betul tak? Nabi akhir zaman membawa rahmat. Jadi dia kata tu. Nampak? Binatang pun serenuk ni nak lahir Nabi ni. Tu yang bila mari lahir ni, tu bila kita baca rawi, masa ni lah dia suruh berdiri. Lahir Nabi tu selawat, macam tu. Pasal kita memuliakan serenuk ni Nabi lahir ni. Pasal bawa rahmat, kita pun dapat rahmat tu. Sebab tu tengok, kerana kita ni umat Nabi, antara rahmat besar Allah Ta'ala beri kat kita, bila kita buat maksiat, Allah Ta'ala tak bayar cash. Nampak? Orang dulu bila buat maksiat, Allah Ta'ala ubah jadi kera ataupun babi. Lala tu jadi. Tapi kita duduk lagu tu, tak pergi Jumaat, tak jadi kera. Bayangkan kalau tak pergi Jumaat, tumbuh bulu. Lagu mana? Kita duduk di rumah kata, abang tak pergi Jumaat kan? Tak apalah, PKP. Padahal habis tu. Masjid boleh masuk dah, ikut kapasiti masjid kan. Tak mau pergi, sengaja tak mau pergi. Duduk di rumah, tiba-tiba naik bulu. Tak gelabah bewak. Gelabah. Abang, bulu apa tu? Tak tahu, telinga jadi tajam. Sudah jadi kera, tak kenanya. Sebab Nabi tu, kita ni jadi umat Nabi, Allah Ta'ala takhirkan azab. Tujuan dia supaya umat Nabi ni bertobat dulu. Nampak tu? Kalau umat dulu mati yo. Lawan Nabi, engkar Nabi, kena panah betul lah, tenggelam dalam bumi. Nampak tu? Tak berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Pasal rahmat gitu. Habis tak tu? Sikit lagi. Nak balik masak nasi lagi kan? Sabar sana. Sikit lagi Kau sebelah kita berhenti kan? Kau apa berhenti? Lambat. Okey, sebelah suku. Patutnya 9.30, 10.30 kan? Sebelah kan? Baru tak kita lajak sikit, tak apa. Tok lelaki tunggu usap. Wajib kan masak nasi dekat tok lelaki? Tak wajib kan? Tak apa, tak payah masak. Wajib tak masak nasi kat rumah tu? Tak wajib. Ada orang tanya, ada orang perempuan dia tanya, orang Singapura. Dia tanya saya, Ustaz, apa hukum orang perempuan buat kerja rumah? Masak nasi, sidai baju, apa semua tu lah. Apa hukum? Dia tanya saya. Saya kata tak wajib. Tak wajib. Cuma dia boleh jadi wajib bila suami suruh. Kan isteri wajib taat pada suami. Bila suami kata, pergi masak nasi tu benda berdosa ke? Tak, benda harus kan? Wajib masak bila suami suruh. Pasal benda tu bukan benda derhaka, tapi asal hukum tak wajib. Betul tak? Lepas tu dia kata saya wajib. Sudah. Saya kata tak wajib. Dia kata macam mana tak wajib? Ni ustaz ni kata wajib. Sudah.
Dia hantar video kat saya. Seorang ustaz daripada Indonesia kata wajib isteri masak nasi, buat kerja rumah ni wajib. Oh sudah, nak jawab ke mana? Saya pun duk fikir, saya jawabnya ni. Kalau masak nasi wajib, contohlah satu hari puan tak masak nasi sebab hajarlah, bermakna hari tu nafkah gugur. Nafkah puan hari tu gugur sebab benda tu wajib. Hari ni kalau kita tak masak nasi, suami tak suruh, gugur tak nafkah? Tak gugur. Menunjukkan masak nasi bukan wajib. Faham tak tu? Tapi kita ni takkanlah suami tu kerja balik masak nasi lagi. Kita pun duk relax, tengok movie layan drama. Suami balik, bang dah balik bang, jangan lupa masak nasi ya. Suami kata okey. Lepas dah masak nasi siap tu, baju tak sidai lagi, sidai baju ya. Suami kata okey. Lepas sidai ada baju seragam lagi tak lipat tu, angkat kemarin tu, abang lipat tak? Suami pun lipat. Masa bila nak pergi kerja? Lepas tu 3 hari suami tak balik. Abang pergi mana 3 hari tak balik? Aku menikah lain dah. Padam kau. Abang tu cerita tak wajib. Mana tu? Hari kelik masak tak wajib pula. Suami kata tak masak nasi, tak wajib. Bertumbuk riuh pula. Suami mencari aku pula. Ustaz pandai-pandai. Cuma nak cerita hukum asal. Cuma kita ni orang perempuan, suami dah keluar cari duit kan. Jadi kita permudahkan urusan dia lah. Sebab tu bila kita masak nasi dapat pahala. Pasal kita nak beri dia makan, kita serika baju dia, kita sidai baju, kita buat semua kerja rumah tu yang tak wajib tu, bermakna kita dapat pahala besar. Sebab tu suami kena bagi upah. Suami yang baik dia akan bagi upah. Dia beri upah apa? Sebab tu dia beli baju kat kita bukan sepasang. Setahun dia beli 5-6 pasang. Kalau ikut wajib sepasang lah. Betul tak? Kalau kita nak buat kira dengan suami, bang masak nasi tak wajib tau, basuh baju tak wajib tau. Suami kata okey tak apa, tak wajib tak apa. Yang wajib aku beri kat hang setahun sepasang je baju, makan sehari 2 kali je. Suami kata sebab nak bagi hak wajib je. Jadi hak lebih tu hang pandai-pandai hang lah. Jadi suami kita beri kita sepasang ke setahun lebih. Kadang-kadang tak cukup tahun tengok tudung baru keluar dalam Shopee nak beli pula dah. Keluar dalam tu buat promosi buat tudung, dia kelang kabut dah tudung, suami beli. Nampak tak? Lepas tu nak makan, lalu abang berasa nak makan ni lah otak-otak, beli. Berasa nak makan ni lah laksa goreng lah, beli. Berasa nak makan apa lagi? Beli. Padahal bukan wajib. Suami tu bagi pak, tapi dia bagi juga. Pasal apa? Pasal kita buat kerja banyak. Betul tak? Jangan berkira buat hari tu. Tu bukan wajib kita bagi. Tapi permudahkan urusan suami. Allah Ta'ala permudah urusan kita. Bila kita duk buat molek kerja rumah, kita minta apa-apa, suami kata tak apalah, nak apa dah. Ni masa sempena ulang tahun perkahwinan yang ke-47. Jadi berasalah nak minta ni gelang sikit. Okey. Suami kata okey. Pergi beli. Rupanya dia beli Zulian. Jadilah nak buat lagu mana. Zulian tu bukan mah kan. Dia beli Zulian, tak mampu lagi nak buat lagu mana. Kita pun percaya hidup-hidup kata mah. Rupanya Zulian. Sebab hari tu nak pergi gadai, dia kata ini Zulian ni, baru kita pecah bang. Kita kata suami kita, apalah abang bohong. Dak, yang tu saja hak betul ada di rumah tu, hak Zulian tu beri hang pakai takut orang rompak pun Zulian je. Tak betul duduk di rumah. Suami dia pandai goreng sikit, tak apa. Ni cerita manusia tengok. Allah Ta'ala atur cantik Kerja tu tak ada, memang tak wajib. Tapi kalau kita buat, alhamdulillah. Jadi habis. Okey. Jadi berlakulah, kita kata binatang-binatang semua ni bercakap pasal nak lahir Nabi SAW memberi rahmat ni. Tu dia kata. Dan melihat ia, ia tu siapa? Ia tu Aminah, Siti Aminah, mak Nabi lah. Tadi saya baca, semalam lah saya baca dalam Facebook ni, ada seorang perempuan ni, dia post lah satu tulisan. Rupanya Siti ni ambil daripada Sayyidatina, cuma dia ringkaskan jadi Siti. Asal dia Sayyidatina tu lah. Macam kita kata Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Jadi Siti tu ringkas daripada Sayyidatina tu lah.
Bermakna bila kita buat Siti Aminah, Siti itu ambil daripada Sayyidatina. Faham tak tu? Buang huruf ni, tukar baris pun jadi Siti. Tu orang Melayu pakai Siti-Siti tu. Ambil sempena Sayyidatina. Sayyidatina tu makna apa? Penghulu, perempuan bagi aku. Maksud dia puan aku. Kalau orang lelaki kan tuan kan, kalau perempuan puan lah. Puan aku, ketua aku. Tu. Ibuku tu ummu. Tu tengok. Dia kata sini, dan melihat ia Siti Aminah. Okey? Melihat apa? Beberapa kali dia tengok bahawasanya keluar daripada Siti Aminah ni nur, cahaya yang cemerlang, mana cahaya yang bersinar baginya, bagi nur tadi, oleh masyrik dan maghrib. Mak Nabi ni dia duk nampak banyak kali dah cahaya ni keluar daripada tubuh dia, keluar pergi bersinar sampai masyrik ni, tempat naik matahari tu, sampai ke maghrib. Cahaya tu mak dia duk tengok, duk nampak keluar daripada tubuh dia cahaya tu. Mana dia Allah Ta'ala tunjuk alamat, kata hakmu duk bawa ni hebat ni. Tu dia kata beberapa kali. Dan tatkala lalu 6 bulan. Jadi sebelum lalu 6 bulan, lalulah 2 bulan. 2 bulan itulah ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Ketika Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan mak dia. Nabi berusia 2 bulan, mak dia mengandung 2 bulan, 60 hari, ayah dia meninggal dunia. Okey? Ayah dia meninggal dunia. Kemudian bila kandungan berusia 50 hari ataupun 55 hari, berlakulah cerita tentera bergajah tu. Kita cerita dulu tu kan, tentera bergajah nak serang, nak runtuh Kaabah tu, berlaku ketika Nabi duduk dalam kandungan mak dia 50 hari. Mana tu? Kemudian Allah Ta'ala selamatkan Kaabah, semua burung ababil mari tu. Sebab tu cukuplah 60 hari ni. Dan apabila usia lalu 6 bulan, dan tatkala lalu 6 bulan daripada mengandungnya Nabi SAW melihat ia Siti Aminah di dalam tidurnya, mana mimpilah, dalam tidurnya bahawa seorang datang mengkhabar akan dia dalam mimpi dia. Dia mimpi ada orang mari cerita dalam mimpi dia bahwasanya telah mengandung ia Aminah akan penghulu bagi sekalian alam. Dah masa 6 bulan kandungan duduk dalam perut, dia mimpi ada orang mari cerita dalam mimpi dia yang mu mengandung ni ketua bagi sekalian alam ni, penghulu bagi seluruh alam. Habaq ke mak Nabi masa dia mimpi 6 bulan tu mengandung tu, dia kata, dan menyuruh akan dia, akan Aminah, bahawa menamai, letak nama, menamai ia Aminah akan kandungan dia ni nak lahir esok ni, bayi ni, dengan Muhammad. Dalam mimpi tu, makna mak dia ni dapat dah dalam mimpi anak dia ni hebat ni, akan jadi penghulu bagi sekalian alam. Dan orang yang hadir dalam mimpi dia kata apa? Mu jangan lupa nah, letak nama anakmu ni Muhammad. Dalam mimpi dia tu, tu dia kata. Dan bahawa menyembunyi ia Aminah akan kelakuan nak melahir ni. Dan dia pesan dia kata, Aminah, nanti anak hak mu duk kandung ni akan jadi ketua bagi sekalian alam. Dan mu jangan lupa esok anak ni lahir mu letak nama Muhammad. Cuma aku nak pesan, mu mengandung ni jangan duk takat gambar upload dalam Facebook. Ni cara mudah we faham kan. Maksud dia jangan duk heboh sangat cerita kata mengandung ni. Kita lah ni kan selfie lah, benda lah macam-macam lah. Makna dia tak mau orang tahu. Sebab tu lahir Nabi ni banyak orang tak tahu. Pasal takut orang Yahudi dia cari tu. Nanti dia akan cerita ke depan tu. Cuma dia pesan tu lah, letak nama Muhammad, dan ingat anak ni akan jadi ketua bagi sekalian alam. Cuma hang kena sembunyi sikit
cerita hang mengandung ni, hang nak beranak jangan cerita sangat ke ramai orang. Dia pesan lagu tu. Dan tatkala lalu daripada masa buntingnya 2 bulan, ni dia ulang balik. Pada kau yang masyhur wafatlah Sayyidina Abdullah. Nampak? Maksud dia 2 bulan isi kandungan tu, makna Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan mak dia, ayah dia dijemput Allah, makna meninggal, wafat. Abdullah pada negeri Madinah Al-Munawwarah. Masa ni orang tak panggil Madinah lagi, orang panggil Yathrib. Cuma kita ni takut tak faham Yathrib, dia tulis terus Madinah, bumi Madinah Al-Munawwarah. Di sisi beberapa bapa muda, pak menakan, sebelah ibunya, ibu bagi Abdullah ni daripada Bani Najjar. Sebab ingatlah Abdul Muttalib, ayah Abdullah ni, Abdul Muttalib ni berkahwin. Kalau kita katalah asal keturunan dia, ayah kepada Abdul Muttalib nama Hashim kan, berkahwin dengan orang Madinah, nama Salma, kita pernah cerita dulu tu. Bermakna banyak keturunan belah mak dia, belah Madinah. Jadi Abdullah ni meninggal dunia di sisi beberapa bapa muda sebelah mak dia. Sebelah mak bagi Abdullah ni, isteri Abdul Muttalib ni. Mak dia, adik-beradik dia banyak duduk Madinah, dia meninggal di sana. Depa tu pula keturunan Bani Najjar. Bila ni tatkala pulang ia Abdullah daripada berniaga ke negeri Syam. Ayah dia ni kaki berniaga, orang bisnes, orang Quraisy kan. Dia pergi berniaga sampai ke Palestin tu. Syam ni Jordan, Syria kan, Lebanon, Palestin, tu panggil Syam, bumi Syam. Dia pergi sana lah berniaga. Balik daripada berniaga tu sampai di Madinah meninggal. Tu dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah tu. Dan sentiasalah ibunya sallallahu alaihi wasallam melihat ia ibunya di dalam masa buntingnya, masa mengandung Nabi ni, akan beberapa ajaib. Mana ajaib ni perkara-perkara pelik yang menunjukkan atas besar qadarnya, ketentuannya, daripada beberapa karamat dan tanda yang bahirah ni terang jelas, hingga lalulah segala bulannya. Jadi dalam masa dia duduk mengandung tu, dia tengok banyak perkara pelik berlaku dekat dia. Dalam masa dia mengandung tu, sampailah cukup bulan lah. Kalau kita hari ni 9 bulan kan, 9 bulan tu ghalib lah, beranak lah. Kalau tak beranak juga 9 bulan, biarlah. Tapi kita tak biarlah, pasal prosedur kan. Anak lemah lah apa dah, tak apa lah, itu ikut prosedur lah. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi berasa nak beranak. Ni cerita betul ni. Saya cerita pengalaman, bukan saya beranak. Pengalaman ustaz beranak pula dah. Isteri saya beranak lah. Anak saya hak sulung tu, umur dia masa duduk dalam kandungan mak dia 10 bulan 10 hari. 10 bulan 10 hari duduk dalam perut mak dia. Anak saya hak sulung 10 bulan 10 hari. Macam mana boleh jadi 10 bulan? Saya buat lari. Elok cukup masa, nurse kata okey nanti beranak mari rumah saya buat lari balik Sungai Petani. Duk main buat lari aku tu letih. Pasal tak berasa nak beranak apa. 9 bulan tak berasa apa. Pelik, tak berasa nak beranak apa lah. Jadi saya berasa, tak berasa apa. Tak apa, teruskan. Sampailah cukup dia semua lebih daripada dia. Nurse kata, ni dah sampai masa ni, pasal apa tak beranak lagi ni. Yang mana nak tahu. Lepas tu saya duk buat lari tu, sampailah masa saya duk buat lari anak saya ni, nak beri lebih. Kalau boleh setahun tiba tu. Sebab dia sebanyak-banyak bunting 4 tahun. Nah, Imam Syafi'i 4 tahun. Sebab tu keluar-keluar daripada perut mak dia besar dah. Cerdik. Lagi lama dalam perut mak lagi cerdik. Budak. Cuma kita ni cara sains ni dia kata lilit. Benda kau tak tahu, tali pusat lilit tu mati budak. 10 bulan duduk tak mati tu. Ada lah kes tu, bukan tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala tak beri berasa apa, nak buat lagu mana? Betul tak? Dia tak sampai rasa.
Itu yang hubak beri beranak juga tu. Pasal takut budak lemah. Kalau lemah dia bukan nanti 9 bulan, sebelum tu dia lemah dah. Ini cerita kelebihan Allah Ta'ala bagi masing-masing lah tu. Tapi nak jadi rezeki saya. Jadi bila cukup 10 bulan 10 hari, saya buat lari balik Sungai Petani, tengok-tengok yang bulan ada dah di rumah. Cem betul. Kita buat lari pada Keroha, balik ke Sungai Petani, ada dah nurse di rumah. Nak lari mana? Sampai-sampai kami duk tunggu lama. Sudah. Nak buat apa ni? Kalau tak beranak juga malam ni, kami mari ambil. Nurse tu dia ugut ni tu. Malam ni ambil belah. Kata sudah. Nak lari sangat hang no. Saya pun tak tahu nak buat apa. Mai ajak. Ajak ya Allah, kalau betul lah ketentuan hang. Dia ni nak beranak, barilah dia beranak dengan cara yang mudah. Minta doa. Mak yang hajat minta doa. Malam tu sakit. Buat pergi hospital. Masuk malam tu, esok pagi baru beranak. Lahir anak saya tak sulung tu. 10 bulan 10 hari duduk dalam perut. Bila kita tengok potensi ni anak ni cerdik. Bila kita cakap dia cerdik, dia cepat. Tu kalau boleh lama biar. Habis tak lah ni dah habis dah ni masa tarikh. Tak apalah ni cerita kelebihan masing-masing kan. Setahun 2 bulan 4 tahun duduk dalam perut. Ni beranak 9 bulan ni rolet kebiasaan. Kalau lebih pada ni, ada sekurang-kurang bunting 6 bulan kan. Rolet mengandung ni 9 bulan. Sebanyak-banyak bunting 4 tahun. 4 tahun. Tu tengok Yahudi, dia cipta alat supaya orang Islam ni jangan duduk lama. Faham tak tu? Tu dia buat keluar awal tu. Pasal nak bagi otak, dia tahu dah. Dia buat kajian. Ni saya cerita ni fakta ni. Cuba kaji tengok imam mazhab tu dia duduk lama tak dalam perut mak dia. Cuba buat kajian tengok dalam Google kan. Imam Syafi'i berapa tahun dalam perut mak dia? Imam Ahmad Ibnu Hanbal berapa tahun dalam perut mak dia? Lebih pada 9 bulan. Bila keluar ni hebat, jadi ulama hebat ni. Orang Yahudi dia tak maulah orang Islam hebat pada dia. Dia macam-macam lah program dia buat. Cuma macam saya sebut gini, habis tu nak biar lama. Kalau hang dah berasa nak beranak lah. Ini cerita Allah Ta'ala tak bagi berasa. Bermakna tak berasa macam biasa duk bawa hari tu. Sampai umur setahun baru berasa nak beranak. Baru beranak. Tapi kita tak boleh lah macam tu kan. Itu masa 9 bulan kena. Dia kan ada diu tarikh tu. Tak payahlah. Cuma nak sebut ada dulu beranak sampai tu. Cuma lah ni pula dulu tengok beranak di rumah pun tak apa, janji ada bidan. Hari ni tak boleh dah, kena pergi hospital. Betul tak? Kena pergi hospital. Beranak ni tak boleh. Saya nak beranak dalam kereta kena merepek dengan pula. Memang betul dia prosedur dia. Jadi kita kena ikut lah benda tu. Tak boleh kata apa lah. Cuma kalau takdir Allah tak berasa, biarlah. Pasal duduk paksa betul baik pula. Dia nak duduk lama, dia selesa dalam perut mak dia, biar. Makanan darah haid tu lah. Tu makanan bayi tu, kanak-kanak yang dalam perut tu darah haid. Lalu dia makan darah haid. Pening orang. Sebab tu orang perempuan mengandung keluar haid tak? Gimana darah haid? Makanan budak tu. Proses, cara Allah Ta'ala proses dalam perut tu untuk makanan budak tu, darah haid tu lah. Sebab tu bila mengandung dia tak ada haid lah. Dia jadi makanan bagi kanak-kanak dalam tu. Cara Allah Ta'ala proses, nampak tu. Bukan, Allah Ta'ala atur semua. Tu setengah orang ada lebih kandungan masa tu, pulang lah tu, itu hak Allah. Tapi bila cukup 9 bulan dia berasa dah. Lain cerita beranak lah. Dia tak ada masalah. Tengok dia kata. Mana dia pula dah. Hingga lalulah segala bulannya, maka mengena akan dia akan Aminah oleh barang yang mengenaikan segala perempuan yang bunting daripada sakit hendak beranak. Sampai masa kan, sebelum ni mak dia bawa Nabi tak berasa apa, tak berasa berat, tak berasa letih. Itu kelebihan. Tapi cuma dia berasa sakit bila nak beranak.
Cukup dah dia punya tarikh tu, berasalah macam orang lain, nak beranak dah ni. Masa tu dia mari sakit. Sakit seperti mana perempuan-perempuan yang nak beranak ni. Sakit dia. Sungguh dia nak beranak ni, cerita betul ni. Bukan saya biasa beranak, saya biasa tengok bini saya beranak. Tapi bukan duk bawah, duk atas kepala dia. Teruk. Kadang-kadang kita sampai kita ni rasa tak tahu nak buat apa. Tu orang kata syahid tu. Mati beranak ni mati syahid. Pahala syahid tu ada. Pasal dia 50-50. Tu yang kata syurga bawah tapak kaki. Tu ibu tu penting. Tu bila kita kahwin dengan seorang perempuan tu kita tak boleh lebih daripada mak kita. Walaupun dia isteri kita. Sebab tu kita pula sebagai isteri kena faham suami kita, dia tak boleh lebih kita daripada mak dia. Sebab syurga di bawah tapak kaki mak dia. Mana tu? Dia tak boleh pindah syurga kat bawah kaki mak dia, gibuh kat bawah kaki isteri, tak boleh. Sebab tu kita kena faham bab tu. Tu kadang-kadang bila kita beli sesuatu kat rumah kita, kita tahu bini kita ni kalau kita cerita nak beri mak dia lain muka. Tak saya cerita. Lagi takut dia dengan mak kita bergaduh kan. Buat beli tu je. Tapi kalau dia faham, kita kena jaga lagi mak kita tu. Tak apa, cantik ya. Pasal teruk nak beranak kita, kena pula tubuh besar pula. Allah. 4 kilo lebih. 3 kilo lebih teruk. Ni saya tengok, tak tahu nak cerita lah. Kan? Teruk. Ni tambah orang perempuan dia rasa ni. Ini kita bukan beranak. Kita duduk di kepala tu. Tak tahu nak cerita lah, berasa nak teriak tu. Tengok tu. Berasa nak teriak kita tengok isteri kita nak beranak. Berasa menyesal pula kita. Tak, masa tengok dia teruk kan. Lepas pada tu tak menyesal. Boleh anak. Punya serenok anak, saya dapat anak pertama tu bang raya. Bukan ni takbir raya, bukan bang raya, takbir raya. Misi tu bagi kat saya, seronok ni boleh anak ni. Pergi takbir raya. Misi tu tengok, ustaz apa bodoh ni. Saya dia kata tu. Apa ustaz ni? Orang azan dia takbir raya. Kita pun elok takbir dekat nak habis. Takbir raya. Patut nurse tu tengok kulai macam. Rupanya aku silap baru azan. Belah kanan komak belah kiri. Punya teruk. Serenok sangat boleh anak. Hak tadi lupa bini nak beranak. Boleh anak tu hilang. Macam orang perempuan dia berorang teruk pergi tunjuk anak kat dia. Lega. Tengok Allah Ta'ala jadi kan. Tu kelebihan anak. Jadi sakit nak beranak ni, tanya orang perempuan lah, jangan tanya orang lelaki. Memang dia tahu sungguh lagu mana. Ni pun berlaku juga kepada ibu Nabi SAW. Dia kata berasa sakit dah. Dan padahal tiada mengetahui dengan dia, dengan Aminah ni seorang. Mana ramai orang tak tahu kata Aminah ni nak beranak. Kan dia pegang hak mimpi tu. Kata mu jangan duk cerita orang sangat mu nak beranak ni. Jadi dia tak cerita ramai lah. Yang tahu ni adik-beradik dekat je lah. Tu. Maka mendengar ia Aminah, Siti Aminah akan beberapa perkara yang menakutkan akan dia. Jadi dia duk fikir, lepas tu dia dengar orang duk cerita pula beranak ni gini-gini boleh mati apa semua, jadi takut. Perasaan takut tu mari. Pasal duk dengar cerita. Tu kadang-kadang kita duk baca dalam, mula-mula kita okey tenang, jiwa kita tenteram, pergi baca WhatsApp pun jadi lah. Jadi serabut terus. Macam itulah berlaku kepada Siti Aminah. Bila dia duk dengar orang duk sembang bab beranak ni, dia jadi takut pasal dia pun duk cerita hak teruk. Macam budak-budak lah kan, dulu zaman nak bersunat lah. Dia kata pakai gaji Tok Mudim. Saya pernah kenal kan tu. Nama budak-budak dulu lah. Masa sekolah-sekolah rendah kan, cukup darjah 3 kan nak sunat lepas tu bila sunat, geng-geng hak besar-besar pada kita ni, dia kata hantar sunat teruk. Tok Mudim tu dia pakai gaji kan tahu. Gelabah bewak tu kita. Ni gaji kan. Lepas tu hak ni kata tak, dia tak pakai gaji, dia kepit dengan pelayar. Dia nak beri kita takut, faham tak? Jadi kita jadi takut pasal kita tak biasa tahu benda tu. Dia lepas dah. Rupanya Tok Mudim pakai pisau dengan gunting. Mana cerita tu menakutkan. Nak beranak ni gini-gini, jadi takut nak beranak. Berlaku kepada mak Nabi. Perasaan takut tu. Cuma tengok, bila orang lebih nak lahir pula anak ni Nabi, tengok Allah Ta'ala buat macam mana. Maka dia kata,
maka mendengar ia akan beberapa perkara yang menakut akan dia akan Siti Aminah. Maka melihat ia Siti Aminah akan seolah-olah sayap burung yang putih menyapu atas hatinya, maka hilanglah takutnya. Dalam dia duk takut tu, tiba-tiba dia nampak macam sayap burung yang berwarna putih sapu dekat hati dia, kat belah dada dia ni, sayap tu kena dekat dada dia, hilang takut hak mari tadi tu. Ni kelebihan tengok Allah Ta'ala beri kepada mak Nabi SAW. Itu dia. Maka mengena akan dia akan Aminah tadi dahaga, lepas pada hilang takut, mari pula berasa dahaga. Dahaga, maka tiba-tiba dia kata, ia Aminah dengan minuman yang putih yang ada di dalamnya laban susu. Dia berasa dahaga, tiba-tiba ada minuman air susu pula, mari mana tak tahulah, ada, dia kata. Maka minum ia Aminah dia akan laban tu, ada dalam bekas tu. Dia berasa dahaga, tengok-tengok ada susu. Siapa mai hantar ni? Dia pun minum. Aminah ni, dia kata. Kemudian melihat ia Aminah ni akan beberapa perempuan yang tinggi-tinggi, maka tercengang ia Aminah, mana terkejut ia Aminah daripada mereka itu. Bila tengok perempuan-perempuan tinggi-tinggi ni, dia terkejut lah, mari mana ni ramai-ramai tinggi ni. Jadi terkejut. Maka berkata mereka itu, perempuan hak tinggi-tinggi tu, hak dia nampak tu, bagi Siti Aminah, dia kata apa? Kami Asiyah isteri Fir'aun tu lah. Dia kata, saya ni nama Asiyah. Dia tak sebutlah isteri Fir'aun, umur sekian-sekian, Facebook nama ni. Dia tak sebut lagu tu, dia sebut Asiyah saja. Asiyah dia kata. Dan Maryam, hak ni pula kata, ni Maryam, saya Maryam, mak Nabi Isa lah, Siti Maryam. Tu. Dan mereka itu daripada bidadari, makna dia Allah Ta'ala jadikan bidadari itu rupa Asiyah dengan Maryam. Ni orang panggil bidan daripada syurga tu turun mari masa nak lahir Nabi ni, iaitu bidadari itu atas rupa Asiyah binti, tak tahu binti apa, tapi Asiyah isteri Fir'aun. Kemudian Siti Maryam bin Imran, bidadari itu merupa jadi Siti Maryam. Dia kata, saya Siti Maryam. Asal dia ni bidadari daripada syurga turun mari masa nak lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba-tiba dengan sutera, kain sutera yang putih dibentangkan antara langit dan bumi. Tiba-tiba masa nak lahir ni, nampak kain sutera yang berwarna putih di keliling langit dan bumi ni, duk bentang ni. Dan tiba-tiba dengan suara yang berkata, dengan suara pula lepas pada nampak tirai ni, ada suara pula yang berkata, dia kata apa? Berkata ia suara, ambil oleh kamu akan Aminah daripada segala mata manusia. Bunyi suara tu kata, ambil Aminah ni, bawa pergi, jangan beri orang tahu kata dia nak beranak, tutup. Ni berlaku pada mak Nabi SAW. Bermakna suara ni suruh lindungkan Aminah di satu tempat yang siapa pun tak tahu. Ditutup keliling ni. Dan masa tu melihat ia Aminah akan beberapa laki-laki yang berdiri, mereka itu laki-laki pada hawa, pada udara. Dia nampak ada beberapa orang laki-laki duduk berdiri di udara. Malaikah lah tu, malaikat. Dia kata pada tangan mereka itu beberapa laki-laki tadi, dia kata kendi ni bekas air, cerek ke bahasa kita kan, jak ke ada air tu, kendi. Dia kata daripada perak, kendi itu pula diperbuat daripada perak. Dan melihat ia Aminah akan sepuak burung, sekawan burung, daripada burung, segala paruhnya, paruh burung tadi daripada zamrud. Allah Ta'ala tunjuk kepada Siti Aminah masa nak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paruh burung tu daripada zamrud. Zamrud ni nama sejenis permata, permata zamrud umi. Dan sayapnya, sayap burung pula daripada yakut. Yakut ni pun sejenis permata juga.
mengelubungi ia akan bilik. Jadi terbang keliling tutup bilik semua. Burung-burung hak lawa jadi tu, hak paruh daripada zamrud tu, kemudian sayap daripada yakut tu, tutup keliling, terbang keliling bilik, tutup semua bilik anak lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni berlaku ni. Okey, dia kata menyelubungi ia akan bilik tempat beranaknya itu dan melihat ia Aminah akan 3 panji bendera. Satu di masyrik, bendera tu pacak di masyrik, dan satu di maghrib, di tempat terbenam matahari, dan satu lagi di atas Kaabah. Dia nampak masa nak beranak ni. Dan bersangatanlah dengan dia kelakuannya, berasalah. Dan dia kata, dan berasa ia seolah-olah bersandar ia Aminah kepada beberapa perempuan. Jadi dia pun jadi macam nak beranak dah. Bila nak beranak ni, dia berasa macam dia duduk sandar di belakang beberapa orang perempuan duduk belakang dia sandar daripada tu. Dia berasa lagu tu. Dia kata, dan terbanyaklah mereka itu atasnya. Kemudian dia nampak ramai orang perempuan pada rumahnya, rumah Aminah. Mula-mula dia nampak tadi Asiah dengan Maryam. Kemudian dia nampak beberapa orang lelaki duduk berdiri di udara, duduk pegang kendi tu. Kemudian dia nampak burung-burung terbang keliling, tutup semua bilik-bilik ni, anak beranak ni. Kemudian dia nampak beberapa orang perempuan, dia pun sandar dia orang perempuan hak dia nampak tu. Kemudian dia nampak lagi ramai orang perempuan mari dia. Pada rumahnya, rumah hak dia beranak tu di Mekah tu. Rumah kuning tu lah jadi library tu. Kalau kita naik daripada Bukit Marwah tu, keluar, duduk atas-atas sekali, nampak ujung sana rumah warna kuning. Tu rumah kelahiran Nabi SAW. Yang ini dia buat library tu, buat perpustakaan. Itu rumah tu. Jadi kata. Jadi dia nampak semua tu. Maka tatkala itu beranaklah ia Aminah, Siti Aminah akan Nabi SAW seolah-olahnya bulan yang sangat cemerlang cahayanya. Lahirlah Nabi ketika itu, dia nampak cahaya ni terang masa keluar Nabi SAW ni. Yang ni lah, tengok. Dan disunatkan berdiri. Ni kalau orang duk baca selawat ni sini lah. Disunatkan berdiri, dia kata, pada tempat ini serta mengucap selawat atasnya kerana memuliakan baginya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak berdirilah, kita baca selawat je lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca selawat lah. Bila sampai sini baca selawat. Tapi kalau sama-sama kita baca, buat contoh ceramah maulid, berdirilah. Mana tu berdiri pakai selawat lah, sallallahu, tu sambung balik lah. Tu cara dia. Sunat hukum dia, sunat berdiri kerana memuliakan serenok Nabi lahir. Jadi salah satu cara dia, kalau tak mau berdiri pun baca selawat masa ni. Dah habis. Dan diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Makkatul Musyarrafah, bermakna di bumi Mekah al-Musyarrafah. Musyarrafah ni dimuliakan. Mekah yang mulia, tatkala naik fajar pada hari Isnin. Naik cahaya masuk subuh lah tu. Cahaya naik pada hari Isnin. Cahaya tu fajar pada hari Isnin bagi 12 malam yang lalu daripada bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Tu 12 Rabiul Awal tahun kelahiran Nabi tu. Nabi lahir pagi tu. Pagi 12 Rabiul Awal. Ada setengah kata tak 12 nak masuk 13. Setengah kata tak 11 nak masuk 12 tu. Itulah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun tu dipanggil tahun gajah. Okey. Dan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada pada negeri Mekah seorang Yahudi. Masa nak lahir Nabi ni, Aisyah, Nabi pernah cerita ke dia lah. Jadi cerita ni Aisyah cerita balik. Dia kata masa nak lahir Nabi ni, di negeri Mekah ni ada seorang Yahudi, mana orang yang beragama Yahudi yang berniaga. Ni kerja dia berniaga. Dia kata padanya pada Mekah ni, maka tatkala malam, masuk waktu malam, diperanakkan Rasulullah, mana malam nak lahir Nabi tu, nak diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya pada malam tu.
Nabi lahir subuh kan. Jadi malam nak beranak tu, berkata ia Yahudi ni. Dia duduk di Mekah. Dia kata, wahai segala jamaah Quraisy, dia kata, wahai penduduk Quraisy, adakah diperanakkan pada malam ini malam seorang kanak-kanak? Dia tanya kabilah Quraisy. Dia kata, wahai orang-orang Quraisy, malam ni ada tak orang Quraisy nak beranak? Dia tanya. Ni Yahudi ni. Dia tanya. Kemudian kata mereka itu Quraisy ni, penduduk Quraisy kata apa? Tiada kami ketahui akan dia. Kami tak dengar cerita apa pun. Bermakna penduduk Quraisy kebanyakan tak tahu. Sebab Aminah ni dia tak tunjuk. Dia tak keluar, dia duduk mengendeng perut tu. Dia duduk rumah. Jadi orang tak tahu. Kebanyakan tak tahu. Itu dia. Kita berhabis sikit ya. Kata Yahudi ni lagi, tilik oleh kamu wahai segala jamaah Quraisy, dan hingga oleh kamu akan barang yang aku kata bagi kamu. Ni, hampa dengar elok-elok aku nak cerita ni, kata Quran ni Yahudi ni. Dia kata ke penduduk Quraisy ni, dengar molek nah. Dia kata apa? Diperanakkan pada malam ini Nabi bagi ini umat yang akhirah. Nampak Yahudi ni dah tahu dah. Dia kata kalau ikut ni, malam ni akan lahir Nabi akhir zaman. Dia kata antara dua tulang kipasnya, mana tulang belikat Nabi ni, alamat padanya beberapa bulu. Ni tanda kenabian tu, dia ada di belakang ni. Dia bentuk macam, dia besar buah telur burung puyuh tau. Dia bulu-bulu duduk belakang ni. Jadi sahabat Nabi pernah sentuh ni. Itu tanda kenabian. Yahudi ni cerita ni, bukan orang Arab cerita. Yahudi hak menega. Bermakna orang Yahudi ni tahu malam ni akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Sebab mereka ni duk baca dah dalam kitab Taurah tu, dalam kitab Injil tu. Mereka duk tengok dalam kitab mereka tu, akan lahir Nabi akhir zaman, sekian-sekian tanda-tanda macam ni. Jadi mereka tahu. Tu yang dia kata wahai penduduk Quraisy tu. Dia kata mutawatirah ka'annahunna ghuruf. Ni ayat ataupun hadis yang sebut tentang beberapa bulu tu. Tanda kenabian. Dia kata yakni bulu yang berlering-lering seolah-olahnya bulu tengkok kuda. Dia panjang gitu bulu tu. Macam bila kita tengok ni kuda, bulu kuda tu. Dia ada di belakang belikat Nabi. Panjang gitu. Bila sentuh tu, dia jadi gitu. Tu tanda kenabian. Siapa cerita? Yahudi hak duk menega tu. Hebat Yahudi ni, dia tahu siap dah. Nampak? Dan bersalah-salahan ulama pada tempat beranaknya. Maka kata Kil diperanakkan di Mekah pada rumah yang adalah ia bagi Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan kata Kil pada Sya'ab, kata Nazam Melayu bagi setengah ulama, Mekah jua tempat diperanak dia, pada corong bagi Abi Talib ia. Kita berhenti tu ni. Dan bersalah-salahan ulama. Wallahualam. Jadi itu 11.30. Mulai dah tu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala nutarfi narzuqna ya rabbi faman nabiyyu mursalin alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.
tanah. Ada. Ustaz tu kan. Ikut tu. Nah. Bisa nak besok 14 noh. Ha. Boleh kan? Ustaz tu makan anu. Dah, suruh Bodah ni. Tabung ifak. Lagi satu tu kotak lagi tu.